Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Bulan 7 bagi kelas Kaedah Penyelidikan Seksyen 3 ingin membentangkan kajian yang bertajuk Faktor yang mempengaruhi pembelian dengan kebersihan dan keselamatan makanan di UTHM. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, Ahmad Hakimi bin Hasbullah, nombor metrik CB210229. Kedua, Emilia Uraiwan, nombor metrik CB210121. Dan yang ketiga, Nur Syahira binti Ramli, nombor metrik CB210228. Kita masuk pada pengenalan. Menurut Hassan 2018, keselamatan makanan boleh didefinisikan sebagai tahap keyakinan bahawa sesuatu makanan tidak akan mengakibatkan sebarang bahaya atau penyakit dalam kalangan pengguna. Menurut Aquino 2021, keselamatan makanan merupakan aspek penting dalam industri makanan dan memberikan keutamaan tertinggi setiap individu dalam sektor ini. Menurutnya juga, kebersihan dan keselamatan individu yang menyediakan makanan dan pengendalian makanan yang betul merupakan faktor yang penting dalam keselamatan makanan. Seterusnya, latar belakang masalah. Masalah yang pertama, menurut Aquino 2001, penyakit bawaan makanan yang terjadi disebabkan pengambilan makanan yang tidak bersih dan tidak selamat untuk dimakan. Kedua, menurut Hassan 2018, penyakit bawaan makanan terjadi adalah berpunca daripada amalan pengendalian makanan yang lemah. Dan yang ketiga, menurut Al-Anon 2022, tindakan kebersihan yang tidak dipatuhi oleh pengendali makanan. Pernyataan masalah yang pertama, terdapat kekurangan pengetahuan dan amalan yang lemah dalam pengendalian makanan di peringkat domestik yang boleh menyebabkan penedaran penyakit bawaan makanan dan keracunan makanan kepada pengguna. Kedua, tindakan kebersihan yang tidak dipatuhi oleh pengendali makanan seperti penggunaan sarung tangan, mencuci tangan dan penggunaan papan pemotong yang betul yang boleh menyebabkan penedaran mikroorganisma patogen kepada pembeli makanan. Dan yang ketiga, penjagaan kebersihan pribadi sebagai seorang pengendali makanan dan tahap kebersihan pribadi mereka ini berada pada tahap yang rendah. Persoalan kajian. Yang pertama, apakah faktor yang mempengaruhi pembelian makanan dalam kalangan pelajar di UTHM? Kedua, apakah faktor yang mempengaruhi penyediaan makanan dalam kalangan peniaga makanan di UTHM? Dan yang ketiga, apakah tahap kesedaran pelajar dan peniaga makanan berkaitan kepentingan penjagaan kebersihan makanan di UTHM? Objektif bagi kajian kami yang pertama, untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pembelian makanan dalam kalangan pelajar di UTHM. Kedua, untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi penyediaan makanan dalam kalangan peniaga makanan di UTHM. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti tahap kesedaran pelajar dan peniaga makanan berkaitan kepentingan penjagaan kebersihan makanan di UTHM. Skop kajian. Penyelidik akan membincangkan mengenai kaedah dan cara yang akan digunakan ketika melengkapkan kajian ini. Seterusnya, memberikan gambaran keseluruhan tentang pendekatan kajian yang akan digunakan. Seterusnya, untuk surutan kajian telah dilakukan terhadap kesedaran dalam penyediaan makanan, faktor yang mempengaruhi pembelian, pengetahuan dan amalan kebersihan serta keselamatan makanan pengguna, dan akhir sekali, teori. Seterusnya, untuk bab 3 iaitu metodologi, ia adalah untuk membincangkan mengenai kaedah dan cara yang akan digunakan ketika melengkapkan kajian. Ia juga adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang pendekatan kajian dan ia akan diuraikan dengan terperinci untuk memudahkan pembaca. Seterusnya, untuk kerangka operasi kajian, ia mempunyai 3 fasa iaitu fasa pertama, kajian keperluan, fasa kedua, kajian rintis, dan fasa ketiga, kajian sebenar. Seterusnya, untuk reka bentuk kajian ini menggunakan kajian berbentuk kuantitatif yang dilakukan melalui kaedah tinjauan yang menggunakan borang soal selidik untuk mengumpulkan data kajian. Seterusnya, untuk populasi dan persempelan kajian, populasi untuk kajian ini adalah terhadap individu-individu di Universiti Tun Hussein On Malaysia (UTHM), manakala untuk persempelan ia mensasarkan 30 orang pelajar dan 20 orang peniaga makanan yang membawa kepada jumlah 50 orang sampel kajian. Seterusnya, untuk instrumen kajian, ia menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian kerana ia sering digunakan secara meluas untuk mengukur, mengumpul dan mendapatkan data. Untuk jawapan pula, ia menggunakan skala Likert. Untuk borang soal selidik ini, ia mempunyai 2 set, iaitu set yang pertama untuk diedarkan kepada pelajar, manakala set yang kedua untuk diedarkan kepada peniaga makanan. Kedua-dua borang soal selidik ini mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Dan untuk jawapan pula, ia menggunakan skala Likert yang mempunyai 5 skala, iaitu skala 1 hingga 5. Seterusnya, untuk kajian rintis, ia dilakukan dalam memastikan instrumen kajian yang dibangunkan oleh penyelidik mempunyai ketekalan dan kestabilan. Kajian rintis ini mestilah dilakukan kepada responden yang berbeza daripada populasi dan persempelan kajian sebenar penyelidik. Oleh itu, ia dilakukan kepada pelajar dan peniaga makanan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Melalui kajian rintis ini, nilai alpha combat diperolehi. Seterusnya, kesan dan kepercayaan. Kesan dan kepercayaan kajian ini akan diukur melalui beberapa langkah. Borang soal selidik yang akan digunakan akan diuji melalui ujian dengan responden yang tidak terlibat dalam kajian. Bukan itu sahaja, kesan instrumen akan dibuat oleh pakar yang mempunyai kemahiran dalam bidang berkaitan untuk menyemak bagi memastikan kesesuaian isi kandungan bagi mencapai objektif kajian. Pengumpulan data. Soal selidik yang telah dibangunkan menggunakan platform Google Form akan dijalankan secara dalam talian. Proses pengedaran soal selidik kepada responden akan dilaksanakan melalui platform WhatsApp. Setelah semua responden telah menjawab soal selidik, penyelidik akan mengumpulkan semula borang soal selidik yang telah diisi untuk tujuan analisis data, yang menjadi asas kepada fasa seterusnya, iaitu analisis data. Analisis data. Instrumen persoalan 1 menggunakan kajian tinjauan iaitu soal selidik dan bahagian B mempunyai 4 item. Dan kaedah analisis yang digunakan adalah SPSS, analisis dekreatif, kekerapan peratusan, min dan CCMPY. Bagi persoalan kajian 2 dan 3 menggunakan instrumen yang sama iaitu kajian tinjauan soal selidik, bahagian C mempunyai 20 item dan kaedah analisis yang digunakan bagi persoalan kajian 2 ialah statistik inferensi, t-test, ANACOVA. Dan bagi persoalan kajian 3 ialah menggunakan kaedah analisis, statistik inferensi dan Pearson correlation. Kesimpulan, kajian faktor yang mempengaruhi pembelian dan kebersihan dan keselamatan makanan di UTHM adalah sangat penting dalam memastikan kualiti produk dan perkhidmatan yang lebih baik serta pematuhan terhadap standard kesihatan dan keselamatan makanan.
Kajian ini memberikan panduan kepada pihak pengurusan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih berkesan dan inovatif untuk memenuhi tuntutan pelanggan yang semakin meningkat terhadap kebersihan dan keselamatan makanan. Dan kajian ini juga memberikan tumpuan kepada keperluan dan kebimbangan langsung komuniti pelajar serta dapat membantu dalam merancang program kesedaran dan pendidikan yang lebih berkesan untuk memastikan persekitaran makanan yang selamat dan berkualiti dalam kalangan komuniti pelajar UTHM. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.